Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa khabar semua? Okey, insya-Allah hari ini kita sambung lagi pengajaran kita. Yang berkaitan tajuk pembangunan negara Islam. Okey. Minggu lepas ustaz dah terangkan kamu 3 jenis masjid. Masjid awal dibina pada zaman Nabi Muhammad yang bermula dengan Masjid Quba. Masjid Quba yang mula-mula ustaz terangkan, kemudian disambung dengan Masjid Nabawi, masjid di Madinah, dan yang terakhir tempat suci pertama iaitu Masjidil Haram. Okey. Untuk minggu ni ustaz nak sambung. Kita minggu lepas belajar masjid-masjid tu. Macam mana bentuk dia, dekat mana kawasan dia, apa yang ada dekat masjid tu. Okey. Untuk hari ni kelebihan masjid tu. Untuk hari ni kita akan belajar apakah fungsi masjid-masjid tu, masjid-masjid yang ada pada zaman Nabi untuk membangunkan negara Islam. Okey. Sebelum tu, sebelum ustaz mengajarkan kamu fungsi atau peranan masjid, okey, kamu buka buku ni. Buku aktiviti kita, buku sirah. Okey. Kamu buka muka surat 32 sehingga 35. 32 sampai 35. Okey. Apa yang kita akan belajar minggu lepas dengan minggu ni? Okey, tugasan kamu kena siapkan itu. Siapkan 4 muka surat tu. Apa yang kita belajar minggu lepas dengan apa yang kita belajar minggu ni, kamu boleh jawab untuk aktiviti atau latihan minggu ni. Okey, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, peranan masjid. Okey. Masjid ni ada banyak peranan masa zaman Nabi. Sekarang pun ada lagi peranan dia. Cumanya zaman Nabi, apakah peranan masjid tu sendiri? Nabi gunakan untuk membangunkan negara Islam. Okey, pertamanya, macam yang kita makruf, fungsi masjid semua ialah pusat ibadah, tempat untuk beribadah. Ibadah macam apa? Ibadah macam solat, ibadah baca Al-Quran, iktikaf, berzikir. Ini kita dah makruf, mudah. Kamu semua pun tahu. Memang kamu pun pergi masjid kadang-kadang untuk solat dan lain-lain. Ini ustaz tak perlu terangkan, kamu semua dah tahu. Bila satu lagi kebaikan dia, bila solat dekat situ, paling kurang umat Islam berkumpul setiap hari 5 waktu untuk berjumpa. Kalau mereka tak solat 5 waktu dekat masjid pun, paling kurang seminggu sekali umat Islam berkumpul untuk solat Jumaat. Kalau bukan seminggu sekali, kalau dah diorang solat Jumaat kat tempat lain ke apa ke, paling kurang berkumpul untuk solat Aidil Fitri atau Aidil Adha dalam setahun. Kedua, masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Pusat masyarakat, maksudnya kamu dengan jiran kamu, kamu dengan orang taman kamu, orang terlintan ke. Tapi masa tu macam mana pusat kemasyarakatan zaman Islam masa tu? Okey, macam mana? Ialah dengan orang Islam akan berkumpul ataupun berjumpa Nabi untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, ada masalah rumah tangga, bergaduhlah antara suami isteri ke apa ke, nak cari penyelesaian, jumpa Nabi dekat masjid. Kat mana nak jumpa Nabi? Bukan kacau Nabi dekat rumah, cari Nabi dekat masjid. Jadi secara automatik masalah rumah tangga tu dapat diselesaikan bila dapat nasihat daripada Nabi Muhammad. Kedua, masjid juga tempat untuk memupuk perpaduan ummah. Macam ustaz kata tadi, mereka berkumpul setiap kali waktu solat. Jadi bila selalu berjumpa, mereka menjadi lebih rapat. Mereka rapat sesama lain, satu sama lain. Jadi itulah dia tempat mereka menyatu padukan ummah. Ketiga, merancang menyediakan pelbagai infrastruktur negara. Dekat masjid jugalah mereka berbincang. Contoh dekat negara Madinah tu, masa Nabi dah masuk jadi pemimpin, dah bina masjid, dekat Masjid Nabawi tu mereka bincang, dekat Madinah ni nak tambah apa lagi? Nak tambah nak tambah kilang ke, atau contoh lain-lain lah, pusat apa ke, kawasan sekolah ke apa ke. Dekat masjid lah tempat mereka
bincang. Okey, ketiga, fungsi masjid yang ketiga ialah pendidikan, tempat berlakunya pendidikan. Okey, macam mana boleh berlaku pendidikan kat masjid? Okey, zaman dulu dekat masjid ada banyak program penyebaran ilmu. Maksudnya ceramah-ceramah ataupun Nabi sampaikan ilmu semua dekat masjid. Kalau dulu Nabi pergi rumah Al-Arqam, Nabi pergi Bukit Sofa. Kali ni bila dah ada masjid, Nabi duduk dekat masjid, Nabi sebarkan ilmu. Orang lain datang berkumpul lepas solat. Lepas solat tunggu sekejap dengar Nabi cakap. Dekat situlah ilmu tersebar. Ilmu pasal Islam atau ilmu lain. Okey, kedua, masjid juga digunakan untuk tempat tinggal bagi orang Islam yang nak belajar. Orang Islam yang datang daripada negara lain, okey, dia nak belajar, nak datang dekat Madinah, nak belajar dengan Nabi, nak dapatkan ilmu. Okey, jadi antara tempat yang mereka benarkan untuk tinggal ialah masjid. Macam yang tabligh selalu datang tu, lepas tu dia duduk kat masjid sehari, 2 hari, 3 hari sebelum berjalan ke tempat lain. Samalah macam zaman dulu. Ada juga. Okey. Dan yang ketiga ialah tempat untuk orang Islam yang baru peluk Islam dibenarkan tinggal di masjid. Orang yang baru peluk Islam, untuk bagi mereka ni kuat dan rapat dengan Islam, Nabi benarkan ataupun umat Islam yang lain benarkan mereka duduk dekat masjid. Mereka belajar solat sepanjang duduk kat masjid tu. Belajar pasal Islam, belajar pasal Allah. Mudah, tak payahlah nak balik, nak patah balik semua. Duduk je kat masjid, belajar elok, dah okey, balik. Dapat 5-6 hari, ilmu tu dah faham solat macam mana semua, baliklah lepas tu. Jadi itulah fungsi masjid untuk pendidikan. Okey, keempat, pusat ekonomi. Okey, masjid juga salah satu tempat pusat ekonomi. Antaranya urusan zakat. Dulu semua diuruskan dekat masjid. Kedua, harta wakaf. Ini kamu tak tahu lagi kot, tapi nanti ayah kamu tahulah kot, harta wakaf. Ketiga, jizyah, iaitu cukai negara, semua diuruskan dekat masjid. Dan yang keempat ialah ghanimah, harta rampasan perang. Dekat mana diagihkan? Dekat masjid. Okey, yang kelima, masjid sebagai pusat politik. Okey, politik. Politik tu maksudnya urusan negara, pengurusan negara. Okey, dekat mana Nabi uruskan masalah negara semua? Dekat masjid. Dekat masjid lah Nabi dengan umat Islam lain rancang strategi untuk peperangan. Yang kedua, dekat masjid juga tempat mereka menerima kunjungan diplomatik. Maksudnya orang daripada negara luar datang, dekat mana berkumpul, dekat mana berjumpa, dekat mana bermusyawarah dengan Nabi? Dekat masjid. Dan yang terakhir, tempat pameran senjata. Dekat masjid jugalah ada tempat pameran senjata. Okey, keenam, masjid sebagai pusat seni. Okey, zaman dulu seni yang ada ialah taranum, bacaan Al-Quran tu, dan juga qasidah. Dekat mana nak dengar bacaan Al-Quran yang alunan bacaan Al-Quran yang sedap ataupun qasidah? Adalah di masjid. Itulah seni zaman tu. Kalau kita sekarang ni ada hot dan lain-lain, tapi zaman tu alunan bacaan Al-Quran yang sedap dan qasidah, nasyid qasidah. Dekat mana? Dekat masjid. Itulah seni. Dan yang terakhir, lambang perpaduan umat Islam. Masjid menjadi lambang perpaduan umat Islam di zaman Nabi. Okey, hinggalah ke hari ini. Macam mana caranya? Dengan cara umat Islam berkumpul, solat. Itulah perpaduan, berkumpul bersatu. Masa tu semua orang hati dia satu je, menyembah Allah. Dan masa tu jugalah dijumpa sahabat lain. Kalau kamu pergi masjid, jumpa kawan lain, salam, apa semua tu. Dekat situlah berlakunya perpaduan ummah. Okey, itu saja untuk minggu ni. Okey, jangan lupa tugas Ustaz. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.